9 malam. Daripada luar juga tak ada. Ayat. Dah online. Dah. Online. Okey tak? Videonya ada. Dah, begini lagi. InsyaAllah boleh dengar. Baik, kita mula dengan Al-Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini, petang yang berbahagia, iaitu hari Jumaat, dan kita ingin memperdalamkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memperbaharui syahadah kita, sama-sama kita baharui syahadah kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah kita diberikan peluang pada hari ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sekalian para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan pejuang-pejuang yang akhir, pejuang-pejuang akhir sebelum kita sambung. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita memperbanyakkan selawat, terutamanya di akhir-akhir hari Jumaat, kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan kita berazam dalam hati kita untuk mengikuti sunnah dan baginda Rasul, dan kita sama-sama membayangkan bagaimana sayangnya kita kita nak sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Pada hari ini kita akan buat sedikit tazkirah peringatan kita. Saya nak bacakan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hari kiamat dan kegentingan hari kiamat. Dan kita gambarkan di sini bagaimana yang pertama sekali huru-hara yang bakal berlaku pada hari yang menjelang kiamat. Menjelang hari kiamat akan ada fitnah yang banyak. Inna baina yaday sa'ah fitanan kaqita'il lail muslim yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ini hadis ni panjang. Bagaimana digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Hakim, Imam Ahmad, yang merupakan hadis yang sahih. Menjelang terjadinya kiamat akan banyak fitnah berlaku seperti sepotong malam yang gelap gelita. Pada pagi hari seorang tu keadaan beriman, tetapi pada petangnya dia kafir. Ada pula yang kafir pada petang hari, dan kemudian pada besok paginya dia beriman pada petang, dan besok paginya dia kafir. Seorang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada seorang yang berdiri. Seorang yang berdiri lebih baik daripada seorang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Maka patahkan busur kalian. Putus-putuskan tali kalian. Dan pukullah pedang kalian dengan batu. Jika salah seorang daripada kalian kedatangan fitnah ini, hendaklah bersikap seperti anak yang terbaik di antara dua anak Adam, iaitu bersikap seperti Habil, bukan bersikap seperti Qabil. Jadi dalam menghadapi fitnah yang gelap gelita itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita supaya bertenang, tenang bersama iman. Tenang bersama iman, jangan kelang kabut, jangan kecoh-kecoh, jangan takut-takut. Tenang bersama iman. Kalau kita berhadapan dengan suasana di mana kita bertembung dengan orang Islam, orang beriman bertembung, maka tak payahlah kita nak jadi macam Qabil yang membunuh, tapi jadi macam Habil yang bersabar. Jadi kalau kita bertemu dengan orang beriman, bersikaplah seperti anak yang terbaik daripada dua anak Adam itu. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga merupakan hadis sahih, hadis Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim, dan juga disahihkan oleh Albani dan sebagainya. Dia menggambarkan tentang fitnah, ia harbun wa harbun summa fitnatun sarra dakhanuha min tahti qadami rajul min ahli al-baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'i muttaqun ila akhir. Fitnah yang berlaku ialah antaranya ujian fitnah ahlas. Fitnah ahlas. Fitnah ahlas ini ialah di mana orang Islam memutus antara satu sama lain. Dia putus hubungan. Maknanya orang Islam berpecah. Salah satu fitnah ahlas ni namanya, maksudnya ialah berpecah. Memutus hubungan dan berperang antara satu sama lain. Jadi orang Islam akan berperang antara satu sama lain. Dah berlaku dah pun. Dan kemudian lepas itu akan berlaku satu fitnah. Dia nama fitnatus sarra. Fitnatus sarra iaitu fitnah kemakmuran hidup makmur. Makan ada cukup, semua cukup. Dan kemudian daripada itu fitnah sarra itu juga akan berlaku di mana seorang laki-laki ataupun laki-laki daripada keturunanku, ahlul bait, dan dia menyatakan bahawa dia daripada aku. Maknanya
dia keturunan Ahlul Bait. Dan dia juga menyatakan dia daripada keturunan aku, keturunan Nabi. Dia menyatakan bahawa dirinya sebagai pelanjut, kan? Maknanya penyambung risalah Nabi. Padahal dia sebenarnya bukan daripada aku. Bukan daripada Nabi. Dia kata jadi daripada Nabi. Tapi Nabi kata bukan daripada Nabi. Dan bukan juga penyambung risalah. Bukan juga orang yang menyambung risalah. Okay? Kerana awliya. Kan? Wa innama awliyai. Kan? Sesungguhnya orang-orang yang menjadi wali-wali, pembantu kepada agama aku itu, ataupun agama Islam itu, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun, muttaqun, dia bertakwa. Jadi maknanya kalau seseorang itu mengaku sebagai raja, sebagai keturunan Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, Ahlul Bait, tapi dia tidak bertakwa. Dia tidak bertakwa. Dia tidak mengikuti penghayatan Islam, tak ikut pun hayat Islam tadi. Maka kata Nabi apa? Dia bukan daripada aku. Walaisa minni, bukan daripada aku, daripada Ahlul Bait tadi. Kerana wa innamal awliyai al-muttaqun. Orang-orang yang menjadi awliya aku ini, penolong kepada aku ini, penolong agama Allah ialah al-muttaqun, orang yang bertakwa. Jadi kuncinya ialah takwa. Jadi kita di akhir zaman ini, sebenarnya yang menjadi kunci untuk kita mengenal siapakah dia orang yang baik, yang tak baik itu ialah at-taqwa. At-taqwa. Jadi kita tak boleh, jangan hanya sekadar kita tengok orang tu baik, bagus, nampak baik, tapi kita tak tahu takwa dia macam mana. Kita kena tengok nilai. Takwa ni macam mana. Takwa ni maknanya dia ni seorang yang mengamalkan ilmu dia, bukan orang yang merapu-merapu. Seorang yang menjaga iman dia, menjaga Islam dia sungguh-sungguh. Jadi dia bertakwa. Dia bukan daripada awliya aku, walaisa minni wa innamal awliyai al-muttaqun. Jadi orang-orang yang menjadi awliya aku itu adalah yang bertakwa. Summa yastalihun nas ala rajul. Kemudian dia kata akan ada manusia yang berjanji setia. Saya baca dia punya makna lah, panjang hadis ni. Ada banyak hadis saya nak bercakap pada hari ni. Kan? Ada di kalangan saudara, daripada kalangan orang manusia itu yang berdamai, yang mengajak kita berdamai, dan kemudian mereka berjanji setia. Kemudian mereka mengangkat pemimpin. Pemimpin. Jadi yang fitnah as-sara ni, yang pertama fitnah as-sara ini dia kemewahan, mewah. Hidup mewah. Yang kedua Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mengaku sebagai pengikut Nabi tapi tidak bertakwa. Namanya ulama lah. Ulama. Yang pertama sekali, hidup yang mudah, hidup senang, maknanya diikuti, maknanya dunia menguasai hati kita. Dunia menguasai hati kita. Dunia yang tercela, dunia yang tercela. Kemudian selepas tu ulama, maknanya dia mengaku Ahlul Bait tapi sebenarnya dia bukan Ahlul Bait, dia tidak bertakwa. Yang ketiga ialah mereka yang berjanji setia, berbai'ah, berjanji setia, berdamai, dan kemudian berjanji sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, umara, pemimpin. Pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang berjanji setia tetapi tidak lebih daripada seperti tulang yang diikat antara pangkal peha dan menempel kepada tulang rusuk. Maknanya dia tidak ada kekuatan lah. Contohnya macam contoh, saya bagi contoh, tak semestinya semua, parti politik contoh, parti politik. Jadi parti politik ini kita berbai'ah, kita berjanji lantik sebagai presiden, lantik sebagai naib presiden, timbalan presiden ataupun NGO contohnya kan. Lantik sebagai ni sebagai itu, tapi dia tidak ada kekuatan. Sebabnya ahli tadi tidak ditarbiyah, ahli tadi tidak diproses sehingga menyampai kepada wahdatul fikr, iaitu kesatuan pemikiran. Wahdatul amal, menyampai kepada kesatuan tindakan. Wahdatul fikr, wahdatul aqidah, keyakinan, dan juga wahdatul amal. Tiga ni. Jadi macam kita lah sekarang ni. Kan kita ada banyak organisasi. Ada organisasi yang bernama NGO, ada yang bernama parti politik, ada yang bernama agensi kerajaan, ada yang bernama macam-macam nama dia. Dan kita berjanji setia melantik dia. Lantik dia sebagai ketua, presiden lah, apalah sebagainya kan. Tapi dia tidak diproses, tidak ditarbiyah. Jadi maknanya tidak ada kekuatan. Malahan ada di kalangan
NGO hari ini berbai'ah. Disebut NGO yang berbai'ah. NGO yang berbai'ah. Apa bai'ah dia? Dia bai'ah nak taat setia kepada ketua. Sampai ada yang berbai'ah dengan darah pun ada. Dululah dengan darah. Jadi kita lihat Nabi sebut dah kisah ni, iaitu mereka yang berdamai, berjanji, berbai'ah dengan pemimpin-pemimpin. Tetapi apa masalah dia? Ini fitnah, Ini fitnah, ujian. Masalahnya ialah dia berbai'ah, kan? Tetapi tidak ada hubungan yang kuat antara pemimpin dengan anak buah dia. Setakat bai'ah macam itu je. Dia tidak ada proses tarbiyah. Dia tidak bersama dengan proses tarbiyah. Jadi bila tidak ada proses tarbiyah, bai'ah tu jadi macam itulah. Kan? Dia ikut sebab ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau ketuanya boleh bagi dia duit, bagi dia makan, bagi dia projek, dia ikutlah. Kalau ketua lain pula bagi projek, dia ikut ketua lain pula. Kan? Kalau pertubuhan dia boleh bagi dia kuasa, dia ikutlah ke pertubuhan tu. Kalau pertubuhan tu tak boleh bagi kuasa, dia lompat parti lain pula. Nak jadi wakil rakyat, nak jadi MP. Kan? Baik. Jadi Nabi sebut dah, ini adalah fitnah. Fitnah sarra', fitnah ketika kamu senang. Kemudian selepas itu fitnah duhaimah. Duhaimah ini adalah fitnah gelap gelita. Semua orang kena. Semua orang kena. Sehingga akhirnya berlakulah perpecahan antara orang Islam menjadi munafik dan sebagainya. Jadi kita dah bincang. Baik, saya nak sebut lagi ni hadis yang sangat menarik untuk kita bincang pada hari Jumaat. Hari di mana kiamat pun digambarkan akan berlaku hari Jumaat. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW telah menyatakan kepada kita berkenaan dengan dia punya umat dia. Umat dia macam mana? Apa akan berlaku pada umatnya? La taqumus sa'ah. Tidak akan berlaku kiamat. Saat itu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati awsan. Atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan sebagainya, hadis sahih. Jadi dalam hadis ini, wala taqumus sa'ah, tidak akan berlaku saat itu, tidak akan berlaku kiamat. Hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin, sehinggalah sebahagian daripada kabilah, kelompok ataupun golongan manusia daripada umatku min ummati bergabung dengan bil musyrikin, bergabung dengan orang-orang musyrikin. Maknanya kiamat tidak akan berlaku sehingga ada di kalangan orang-orang Islam, di kalangan umat aku, maknanya orang Islam lah, bergabung dengan musyrik, bergabung dengan Zionis, bergabung dengan musyrik, akan ada. Kemudian wahatta, dan sehingga ta'buda qabail, sehingga beberapa kabilah-kabilah min ummati akan ausan, iaitu dia akan menyembah berhala. Jadi akan ada di kalangan umat aku yang akan bergabung dengan musyrikin, orang yang mensyirikkan Tuhan, Tuhan banyak. Kemudian akan berlaku juga di kalangan umat aku yang menyembah berhala. Jadi daripada Abu Hurairah ini menggambarkan kepada kita bagaimana hadis ini, minta maaf, ini bukan Abu Hurairah. Ini bukan daripada Abu Hurairah. Hadis yang satu lagi ni, iaitu menyatakan bahawa akan adalah di kalangan umat Muhammad yang bersama musyrikin. Ini kita kena hati-hatilah. Ini masalah apa? Masalah iman, masalah akidah. Dan juga akan bersama dengan menyembah berhala. Dan satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan an Abi Hurairah. Ini buat Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nas zaman yad'u rajul ibnu ammi wa qaribah halumma illa rakha halum ila rakha wal madinah khairun lahu kanu ya'lamun. Jadi Nabi gambarkan kepada kita, ini pun hadis sahih juga tuan-tuan. Abu Hurairah telah berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman di mana seorang akan mengajak saudara sepupunya, kerabatnya, saudara rapat. Jadi maknanya akan berlaku satu zaman di mana kita ni akan tengok keluarga kita lebih daripada orang lain, mengajak keluarga kita, sepupu, kerabatnya. Maka dia kata apa? Marilah kita menikmati kesenangan hidup. Marilah kita jaga diri kita, jaga hidup kita, supaya hidup kita ni senang, tak susah.
mewah, tidak miskin. Contohnya. Marilah kita menikmati kesenangan hidup. Marilah kita menikmati kesenangan hidup. Padahal sekiranya mereka mengetahui, sesungguhnya kota Madinah lebih baik bagi mereka daripada kemewahan hidup. Jadi, dia kata, mari kita cari kesenangan hidup. Maksudnya kita pilih kesenangan hidup. Padahal Madinah, kota Madinah, Madinah lebih baik daripada kesenangan hidup, kemewahan hidup. Wallahi, demi Allah, yang nyawa aku nafsi biadih, yang nyawa aku berada pada tangannya, tidak ada seorang pun yang keluar dari kota Madinah disebabkan oleh kebenciannya kepadanya, kepada kota tadi, kecuali Allah pasti akan menggantikan orang yang lebih baik daripadanya yang akan menetap di Madinah. Maknanya kalau seseorang tu tak mau bersama Islam, dia pilih dunia, pilih kesenangan, tinggalkan kota Madinah, tinggalkan orang Islam, tinggalkan kelompok Islam, maka Allah akan gantikan dengan yang lain. Ketahuilah sesungguhnya Madinah bagaikan pipe besi yang sentiasa mengusir orang yang keji. Maknanya Madinah ni sentiasa orang yang keji ni dia takkan ada kat situ lah. Dia akan bersihkan. Dia bersihkan. Sungguhnya orang yang jahat, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga Madinah akan meniadakan orang yang jahat dari kotanya. Jadi Madinah kiamat tak akan jadi sehinggalah Madinah bersih. Menjadi orang-orang yang baik saja. Orang jahat semua dikeluarkan. Bagaikan pipe besi, pipe air yang akan menghilangkan karat-karat. Jadi inilah kita ingat bagaimana Allah SWT melalui Rasulullah SAW menyatakan tentang bagaimana keadaan yang demikian. Dan ini adalah perkara yang penting untuk kita tengok bagaimana dalam satu ayat Allah SWT menggambarkan tentang ha antum haula'i tud'auna linunfiqu fi sabilillah. Ini surah apa ni? Surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 38. Ingatlah kamu ni adalah orang-orang yang diajak untuk menginfak. Jadi Allah mengajak kita untuk infak pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, ada yang bakhil. Siapa yang bakhil? Maka sungguhnya dia bakhil kepada diri sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil itu, dia akan sebenarnya bakhil pada diri sendiri. Wallahu ghaniyun. Allah ni maha kaya. Wa antum fuqara wa antumul fuqara, dan kamu adalah orang-orang yang fakir. Jadi di sinilah Allah gambarkan pada kita sesungguhnya kita jangan tinggalkan orang Islam, jangan tinggalkan Madinah kalau kita berada di Madinah, jangan tinggalkan membantu orang Islam. Infak, infak. Kerana apa? Kerana Allah Taala maha kaya dan Allah Taala tidak memerlukan kita, harta kita, tapi kitalah yang memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi di sinilah kita nak sama-sama melihat tentang beberapa keadaan yang berlaku kepada umat Muhammad di akhir zaman. Saya nak baca satu hadis ini berkenaan tentang kita ni berpecah kepada berapa. Bumi Syam adalah merupakan antara bumi terakhir pertahanan kaum muslimin. Muawiyah bin Abu Sufyan telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala zalik. Faqala Malik bin Yukhamir qala Muaz wa hum bisyam. Jadi ini cerita hadis yang kita baca hari itu, iaitu akan sentiasa ada kelompok yang menegakkan agama dan orang memusuhi mereka maupun orang yang meninggalkan mereka tidak akan mampu membahayakan mereka. Dan itulah urusan Allah sehinggalah mereka diberikan oleh Allah kemenangan. Kemenangan, dan kemenangan di sini bermaksud mereka ini akan diberikan oleh Allah kemenangan, dan di manakah mereka berada di Syam. Baik, saya nak tengok nak ajak tuan-tuan sekalian melihat akan satu perkara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis ini. Yang mana hadis ini menceritakan tentang kelompok-kelompok umat Islam yang tersisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud,
dan sebagainya. Perawinya siqah. Baik, saya bacakan maknalah. Maka kaum muslimin akan terpecah menjadi 3 golongan. Kita ni akan pecah 3 golongan. Satu golongan akan menuntun unta-unta mereka untuk menyelamatkan diri ke pendalaman. Jadi satu golongan akan membawa kenderaan mereka, unta, kenderaan mereka untuk menyelamatkan diri ke pendalaman, ke pedalaman, pendalaman lah. Dan kemudian apa berlaku kepada mereka? Dan binasa. Habis. Baik, jadi nak tengok sini. Ni hadis ni sebab ada orang minta saya baca tentang pecahan umat tadi kan. And akan ada satu firqah, yang mana firqah ini akan pergi ke pendalaman, membawa kenderaan, naik kenderaan, kereta ke, di sini unta lah. Dan kemudian wahalakat, dan kemudian dia akan binasa. Maknanya pergi ke pendalaman ni macam kita masuk hutan lah. Kan masuk hutan, pergi ke apa namanya, gunung-gunung kan. Dan kemudian Nabi kita apa? Binasa. Habislah, hancur. Dan satu golongan yang memilih kekafiran. Satu golongan lagi akan memilih kekafiran untuk dirinya. Dan juga binasa. Pun binasa juga. Satu golongan orang Islam ingat dia boleh selamat dengan dia bersama dengan orang kafir, bersama dengan orang musyrik. Kan? Dan dia binasa. Dia pun binasa juga. Adapun satu kelompok yang terakhir. Satu kelompok yang terakhir kan, ada satu kelompok yang terakhir. Kita tengok dia punya Arabic, teks Arab ni. Dan dia menempatkan keluarganya di belakang punggung mereka. Bawa keluarga dia. Maknanya menempatkan keluarganya di belakang punggung mereka. Dan mereka pun maju berperang menyongsong musuh. Maknanya mereka berdepan dengan musuh. Mereka berdepan dengan musuh. Maka orang yang terbunuh di antara mereka, yang mati itu adalah syahid fi sabilillah. Orang yang mati itu syahid fi sabilillah. Dan Allah akan melimpahkan kemenangan bagi mereka melalui orang yang tersebut. Jadi yang tak mati, maknanya yang mati syahid. Yang tak mati maknanya umurnya panjang lagi. Umurnya panjang lagi. Maka yang tak mati itu akan menang. Allah melimpahkan kemenangan kepada mereka. Jadi kita lihat kat sini. Hadis ini menceritakan kita pada kondisi di akhir zaman. Akhir zaman. Yang mana pada masa itu fayatafarraqul muslimun, maka berpecahlah muslimun itu kepada salasa, 3. Firakin fa amma firqatun fayakhuzuna bi aznabin ibilk. Kan. Dan satu golongan akan bawa dia punya kenderaan dia, unta-unta dia, kan. Kemudian dia akan menyelamatkan diri dia. Menyelamatkan diri dia pergi masuk ke pendalaman. Dan Nabi kata binasa, habis, kan. Kecuali yang berapa yang tak Allah jagalah, kan. Dan satu golongan memilih kekafiran bersama dengan Dajjal, tentera, bersama dengan orang ramai, bersama dengan majoriti, kan, memilih kekafiran untuk dirinya dan juga binasa juga, kan. Dan satu kelompok yang terakhir menempatkan keluarganya di belakang punggungnya, maknanya dia bawa keluarga dia, tarik keluarga dia ikut kali, dan mereka pun maju berperang menyongsong musuh. Mereka pergi berdepan dengan musuh, maknanya dia tidak lari, dia tidak kufur, dia berdepan, berlawan, ataupun dia bertahan atau berlawan, antara dua lah. Dan orang yang terbunuh ada di kalangan mereka yang mati, maka Allah berikan syahid, Allah bagi dia syahid. Dan Allah melimpah kemenangan yang tidak mati lagi, maka Allah bagi kemenangan pada mereka mengalahkan tentera musuh, Dajjal dan sebagainya. Jadi riwayat ini menggambarkan satu suasana di akhir zaman, mana menjelang kemunculan Al-Mahdi, bahawa segolongan manusia yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di mana mereka ini akan berhadapan dengan musuh-musuh. Akan berhadapan dengan musuh-musuh tadi, dan sehingga akhirnya sebahagian mereka akan syahid. Tapi dia menanglah, maknanya
Maknanya apa sini tuan-tuan dan puan? Maknanya yang kita nak gambarkan kat sini bahawa Nabi sebut apa? Bila akhir zaman, jangan lari. Jangan lari. Lari pergi ke mana-mana, ingat nak selamatkan diri, rupanya tak selamat. Tak selamat, binasa. Nabi sebut ni hadis sahih ni. Imam Ahmad. Jadi bukan lari sebenarnya. Masuk hutan bukan lari. Kan? Simpan makanan bukan takut. Ini akidah. Simpan makanan, kita tidaklah pergi keluar kawasan, bukan kita melarikan diri, bukan takut lapar, bukan takut mati, tetapi kerana bersedia untuk bangkit. Jadi sebab itulah orang yang mempunyai jiwa dan hati, yang ada dalam hatinya sabar, redha dengan qada dan qadar Allah, kesusahan-kesusahan di akhir zaman, kemudian dia bersama dengan taifah, kelompok yang akan berdepan dengan musuh Islam secara kemampuan, ikut kemampuan masing-masing, berdepan ikut kemampuan, tapi berdepan, merancang untuk berdepan tadi, maka mereka lah yang akan Allah selamatkan. Jadi jangan paniklah. Jangan panik. Kan ada orang kata dah dekat sangat dah nak kiamat. Jadi maka kita kena buat macam-macam. Persiapan pertama ialah kita meningkatkan iman kita, tarbiyah kita. Meningkatkan hubungan kita dengan Islam. Jadi ada orang kata apa? Kalau kita tidak meningkatkan iman Islam ni, belum tahu kita selamat. Sebab kita ni bukan wali-wali Allah. Kita ni bukan ulama'-ulama'. Kita bukan kuat sangat iman kita. Tuan-tuan, bukan masalah kuat tak kuat. Bukan masalah kita ni ustaz tak ustaz. Bukan masalah kita ni awliya Allah ke bukan. Tapi masalahnya kita bersama dengan persiapan iman atau tidak. Kita bersama dengan tarbiyah atau tidak. Kita bersama dengan taifah mansurah membina ukhuwah, atau kita melarikan diri seorang-seorang kita dengan keluarga kita. Jadi dia punya kuncinya sini bukan kita fikir diri kita. Kemudian kita dah takut sebab kita fikir diri kita takut. Kita takut, kita pun takutkan orang. Kita kena buat ni, dah lambat dah ni. Lagi 10 hari ni nak hancur. Lagi 10 hari nak hancur. Kalau besok pun kiamat, katalah besok kiamat, kita tak perlu panik dan takut. Kenapa tak perlu panik dan takut? Sebab Allah SWT dah jadikan, dah takdirkan kita berada di dalam zaman itu, masa itu. Maka sudah tentulah ada kekuatan yang kebaikan, kurniaan yang Allah akan beri kepada kita, orang beriman. Orang beriman, orang yang Islam, orang yang bertakwa, yang kita walaupun banyak dosa tapi kita nak baiki diri kita. Itu orang yang baiklah, kan. Jadi nak sebut sini, yang pertama sekali saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan perempuan, jauhkan diri kita daripada berbincang perkara yang menakut-nakutkan. Walaupun kita kata saya bukan niat nak menakut-nakutkan, tetapi perkataan kita tu menakutkan sahabat-sahabat kita. Sebab apa? Keselamatan yang Allah beri bukan kerana kita cekap dalam buat prepping. Kita cekap dalam buat prepping kalau kita selamat. Kita ada beras yang cukup, kita ada nasi yang cukup, air yang cukup, kita ada semua cukup. Maka itu kita selamat. Keselamatan bukan pada barang-barang yang fizikal yang kita simpan tu, bukan pada tu keselamatan. Keselamatan kalau pada yang itu, maka bila Dajjal datang, itulah yang Dajjal offer kat kita. Dia offer yang itu. Maka pada ketika itu, kita pun takut, kita ikutlah. Tapi persiapan kita yang nombor satu, saya dah sebut dah banyak kali, walaupun nampak macam benda tak logik, tapi ini sunnah. Apa persiapan dia? Nombor satu, kita kena duduk dalam tarbiyah. Kena ada guru, kena ada ustaz, kena ada orang yang boleh kita refer, rujuk. Bukan kita ikut nilai fikrah ke nilai fizikal kita aja. Ini bahaya. Sebab akhir zaman sihir yang digunakan menyebabkan mata kita tak nampak kebenaran Allah. Telinga kita tak boleh bezakan yang mana satu suara iman atau suara kufur. Mana satu suara pendakwah atau pendakyah. Telinga kita tak boleh beza. Hati kita pun gelap. Jadi kita perlukan kepada
iman. Sebab tu saya kata, tuan-tuan jangan risau. Yang pertama sekali, siapkan iman, siapkan Islam. Macam mana nak siapkan iman Islam? Ini yang kita buat. Tiap-tiap hari kita buat kuliah. Hari akhir ni Allah izin ada kematian, semalam ada kematian, sebagainya. Saya tak sempat lah nak buat kuliah. Tapi tengoklah kuliah-kuliah yang lepas. Saya cerita pasal sembahyang contohnya. Saya cerita pasal solat. Solat ni persiapan yang paling komprehensif sekali. Solat. Kenapa saya cakap begitu? Sebab Nabi sebut dalam hadisnya, kan, amal yang pertama sekali yang akan ditanya di hadapan Allah ialah solat. Yang mana kalau baik dia, baiklah amal yang lain. Kalau rosak dia, rosaklah amal yang lain. Sekarang ni solat kita jaga tak? Solat pun tak jaga. Duduk kat hutan dah. Duduk dah kat hutan, solat tak jaga. Solat khusyuk tak khusyuk? Tak tengok solat khusyuk tak khusyuk. Sedangkan itulah persiapan pertama. Kan? Persiapan pertama. Kita nak latih diri kita. Nanti saya akan sebut apa yang kita kena amal. Hari ni saya akan nak bagi amal. Tuan-tuan kena buat yang ni. Okey, jadi sebab tu perkara yang saya nak sebut kat sini, umat Islam akan pecah 3. Yang pertama memilih untuk pergi ke pendalaman, 3 golongan. Golongan pertama akan menuntun unta-unta mereka, kata Rasul, untuk menyelamatkan diri, kan? Nabi kata apa? Untuk selamatkan diri ke pendalaman, ke hutan, ke gunung, untuk menyelamatkan diri, kan? Dan mereka itu binasa. Binasa. Kata Nabi binasa. Kenapa? Nak selamatkan diri. Dia lari. Dia bukan nak menjaga imannya. Bukan nak membina kekuatan untuk bangkit. Kekuatan untuk berdepan dengan fitnah dan ujian. Tidak. Tapi nak selamat diri. Nak selamatkan dunia dia. Takut. Jadi, sebab tu saya kata, jangan takut. Tak boleh takut. Kita hanya takut dengan Allah. Kita hanya takut dengan Allah, bukan takut dengan, kan, kita tak dapat makan, lapar, sebagainya. Itu takut orang ahlu dunia, orang yang, kan, cintakan dunia. Boleh Yang kedua ialah mereka yang memilih kekafiran. Dia ingat bila dia bersama dengan Dajjal, dia bersama dengan dunia, dia bersama dengan pangkat dia, nak pertahan dosa dia, nak pertahan gaji dia, nak pertahan kemuliaan dia, nak pertahan hubungannya dengan antarabangsa ni, maka dia selamat. Tak, Nabi kata apa? Dia memilih untuk bersama-sama dengan kekafiran dirinya dan binasa. Binasa juga. Jadi siapa yang selamat ni? Yang ketiga, mereka yang menempatkan keluarganya, dia dan keluarganya dan orang-orangnya, ahli ni bukan keluarga darah saja, keluarga yang orang ikut dia sama-sama. Taifah dia tadi akan berjalan maju ke depan. Maju tak semestinya pergi berdepan dengan Dajjal. Maknanya maju ni maknanya dia berdepan. Dia tak takut. Dia berhadapan dengan fitnah. Sama ada dia di bandar, di kampung, di hutan, di mana saja. Tapi dia berdepan. Dia bukan larikan diri, menyelamatkan diri, larikan diri, tapi dia berdepan. Iaitu berperang, menyongsong musuh. Dia berdepan dengan musuh. Dan ada di kalangan mereka yang terbunuh. Ada yang mati. Dan Allah berikan syahid. Allah bagi syahid. Tuan-tuan perempuan, mati ni, semua dah tetap dah mati. Dah tetap dah, kematian kita dah tetap dah. Fa'iza ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'ah, wa la yastaqdimun. Maka apabila sampai ajal mereka, wa kulli ummati ajal. Wa kulli ummatin ajal. Setiap daripada umat itu mati. Semua mati. Fa'iza ja'a ajaluhum, maka bila sampai kematian, waktu mati itu, la yastakhiru, tidak akan dilambatkan walaupun sesaat, dan tidak akan dipercepatkan walaupun sesaat. Jadi mati tetap mati. Jadi mati melarikan diri, atau mati jadi orang kafir bersama dengan Dajjal, atau mati berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan musuh. Tapi janganlah maknanya berhadapan musuh membabi buta. Bukan. Nabi sebut tadi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang bergerak dengan laju, berjalan dengan laju. Jadi Nabi kata, bukanlah maknanya membabi buta, berdepan dengan Dajjal, membabi buta, berdepan dengan tentera Dajjal, membabi buta, bukan. Bukan kita kata tidak berfikir, tidak strategi. Ada strategi. Tapi strategi itu bukan kita melarikan diri. Kalau kita fikir melarikan diri, kita ingat dengan kita duduk kat hutan kita selamat, Nabi sebut tak selamat. Ini hadis Nabi ni. Hadis Nabi ni.
Lepas tu saya sebutlah banyak kali saya sebut. Jangan panik. Jangan panik, bincang. Ada dalam sisi saya dengar, saya tak tengok lagi, saya akan tengok nanti. Dalam sisi bincang panik. Kita ada 10 hari lagi nak apa ni, simpan makanan. Kita ada 10 hari lagi nak simpan makanan. Kita ada sebulan lagi nak habis. Dajjal nak keluar dah. Kalau Dajjal dah isyiharkan diri dia di Palestin pun, kalau Dajjal dah isyiharkan diri di Palestin pun, kita tak perlu takut dan panik. Kenapa nak takut dan panik? Bukan Tuhan. Dia adalah makhluk. Kalau kita kena tangkap, katalah kena tangkap, katalah kena bunuh sebagainya, mati ajal, dah ajal. Jadi bukan, istilahnya bukan takut, bukan panik, bukan dalam keadaan kita tergesa-gesa, tapi bertindak mengikut kita punya strategi, mengikut peringkat demi peringkat. Ini yang kita tengah buat sekarang ni. Jadi kita nak kena rasa macam itulah. Kenapa? Kerana kalau kita tak faham yang ini, kejap lagi datang pula berita lain pula. Kejap lagi datang berita lain pula. Kan? Oh, kita kena sekian. Tak apa, datanglah. Siapa pun, apa pun berita, kita nampak tanda-tandanya sebagainya. Tak apa, datanglah. Tapi dia tidak memanakkan kita, malahan kita makin kuat iman kita pada Allah. Kenapa? Benar, Rasulullah dah sebut dah. Benar, Allah dah gambarkan dah. Benar ni, maknanya kita akan menang. Baik, ada orang tanya saya, berkenaan dengan Gaza, dah menang ke? Betul ke dah menang Gaza ni? Alhamdulillah, kita dah sebut dah. Kan? Kita dah sebut dah yang lepas. Apa dia yang kita dah sebut? Taifah Mansurah dia akan menang. Dia akan menang. Menang. Tapi menang dia bukanlah menang ultimate. Menang dia tu, menang dalam rangka mencapai, menuju kemenangan yang lebih besar. Kemenangan yang lebih besar. Jadi sekarang ni kemenangan yang ada di Gaza sekarang, bukan kemenangan yang ultimate. Belum menang lagi. Tapi kita gembira lah. Kenapa kita gembira? Sebab kita punya bom lah, roket lah, apa tu, alhamdulillah kena sasaran. Kita gembira lah. Mereka minta ceasefire. Mereka minta gencatan senjata. Kita gembira lah sebab mereka kalah. Tapi ini bukan kemenangan yang hakiki. Belum lagi. Israel masih ada. Yahudi Zionis masih berkuasa. Belum menang lagi. Tak habis lagi perang. Jadi jangan kita gembira sangat. Jangan gembira sangat. Saya dapat maklumat daripada kawan-kawan saya. Minta maaf dekat sini. Saya nak tengok mesej kat dalam phone ni. Kan? Kawan saya daripada sana kata apa? Dia kata, Alhamdulillah. Dia kata semua orang sedang bersukaria lah. Gembira lah. Gembira. Sebab apa? Sebab kita punya tuntutan dah berjaya lah. Kita punya serangan dah ditakut. Dia minta berhenti kan. Dia yang minta berhenti. Dia yang mulakan. Lepas tu dia minta berhenti. Kita menang lah. Tapi masih banyak lagi perlu bantuan. Rumah banyak yang hancur. Banyak rumah yang hancur. Masjid yang hancur. Banyak. Banyak lagi makanan yang tak ada. Semua banyak sangat. Jadi kata perlukan bantuan. Dia sebut dengan saya. Baru tadi petang tadi, saat lagi sebelum kita buat program ni, dia hantar tadi. Saya tanya dengan dia macam mana kemenangan tu, cerita sikit apa yang dia kata menang tadi kan. Saya nak tahu realiti di Gaza, realiti di Baitul Maqdis. Maka dia kata, menang betul, tapi bukanlah menang. Kita menang dah. Israel masih ada lagi, nak menang apa? Dia masih berkuasa lagi. Bukan kita dah boleh kuasai Masjidil Aqsa kan. Okey, tapi kita gembira sebab kemenangan kita buat ni, dapatlah kemenangan yang kecil ni. Lepas tu insya-Allah akan menang lagi. Baik, ya sebab tu tuan-tuan dan puan, mereka amat memerlukan bantuan. Amat memerlukan sokongan. Insya-Allah saya dah minta pada dia senaraikan apakah cadangan-cadangan dia di sana, sebab dia lebih tahu, dia berada di sana. Dia akan hantar pada saya nanti cadangan-cadangan apakah bentuk-bentuk pertolongan, support yang diperlukan daripada pihak international. Insya-Allah dia akan buatlah. Dia tak buat lagi, saya minta dia buat. Jadi bila data besok kita akan kumpulkan di sini apa yang diperlukan, kita akan bantulah. Jadi inilah yang digambarkan pada kita pada hari ini. Kita nak kena rasa tentang bagaimana sesungguhnya perkara yang paling penting di dalam persiapan akhir zaman. Nombor satu, bukan panik dan bukan menyebarkan panik, tetapi kita bertenang dengan iman, bertenang dengan iman. Baik, tuan-tuan dan puan, kita ada masa sikit lagi. Saya nak bagi kepada tuan-tuan dan puan pada Jumaat ini dengan beberapa perkara yang kena buat. Baik, saya nak sebut kat sini. Janganlah kita anggap bahawa kita tak mampu nak berhadapan dengan akhir zaman sebab kita bukan ustaz.
Ustaz bolehlah cakap, ustaz. Ustaz bolehlah cakap, ustaz belajar Islam. Ustaz bolehlah cakap, ustaz ni hatinya bersih. Allah tolong, kami ni banyak dosa. Kami ni banyak buat jahat. Kami ni tak ada ilmu. Jadi kita pun kata, kita buat preparation yang kita je lah. Apa dia yang kita? Kita buat makanan, buat prepping biasa je, fizikal kan. Saya sebut sini. Allah SWT Maha Adil. Keadilan Allah bagi pada seorang itu sesuai dengan kemampuan dia. Dan kita mampu tak nak berhadapan dengan apa namanya, apa dia panggil, akhir zaman ni? Mampu tak? Mampu, insya-Allah. Kenapa kita mampu? Sebab tu Allah jadikan kita zaman ni. Allah tak jadikan kita zaman Abu Jahal dulu. Kalau Allah jadikan kita zaman Abu Jahal, mungkin kita tak mampu. Kalau kita jadikan zaman Musa, mungkin kita ketinggalan. Kita jadi geng Fir'aun. Kalau kita dihidupkan zaman Musa, silap-silap kita jadi geng Fir'aun. Sebab Fir'aun pegang projek. Fir'aun pegang duit. Fir'aun pegang macam-macam kebaikan, maka kita silap-silap jadi geng Fir'aun kan. Jadi Allah jadikan kita zaman ini. Zaman ini paling sesuai dengan kita. Terutamanya orang beriman. Orang Islam. Kita orang beriman tak? InsyaAllah. Kalau ada yang bukan beriman sini, berimanlah cepat-cepat. Kalau ada yang belum masuk Islam, masuk Islam cepat-cepat. Sebab Allah akan tolong orang Islam dan beriman. Cari jalan. Kalau tak tahu, kita tanya orang yang tahu. Baik. Jadi saya nak sebut sini, kita layak semua, layak. Bukan sebab ustaz, bukan sebab dia orang alim, bukan sebab dia orang suka sembahyang, bukan. Orang yang berdosa pun yang akan Allah selamatkan. Orang yang paling banyak dosa pun Allah akan selamatkan. Orang yang paling kuat dosanya pun Allah akan selamatkan. Tapi syaratnya, apa syaratnya? Syaratnya dia mencari rahmat Allah. Dia kembali kepada jalan Allah, jalan Islam, jalan sunnah Nabi. Itu je. Kembali balik pada proses tarbiyah Islam. Buat latihan-latihan yang membina diri. Itu je. So, saya dah buat macam-macam sembahyang. Tapi sembahyang saya tak khusyuk. Macam mana? Dia panik. Saya punya puasa tak khusyuk macam mana? Dia panik kan? Tak apa. Tapi kita cuba perbaiki perlahan-perlahan. Tak apa kalau kita kata saya tak khusyuk lagi. Sekarang tak khusyuk. Cuba bayangkan. Saya bagi satu contoh. Kalau katakanlah seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ahli neraka ni berzina, minum arak, sebagainya. Sepanjang umurnya. Kita lah katakan. Kita beramal dengan amalan ahli neraka. Tiba-tiba nak dekat kiamat ni, nak dengar pasal Dajjal, kita pun ada kesedaran. Dengar kuliah kita, tazkirah kita sama-sama, bincang-bincang, kita ada kesedaran. Maka kita pun kata, saya nak kembali kepada tarbiyah. Saya nak kembali kepada iman. Meningkatkan iman kita kan. Kita pun cakap macam itu. Baru cakap macam itu, tiba-tiba Dajjal serang. Baru nak bertaubat ni, tiba-tiba Dajjal serang. Tak sampai setengah jam, Dajjal serang tempat kita di Malaysia ni. Kemudian selepas tu apa jadi? Mati kita. Tak sempat buat apa-apa pun, mati kita. Mati. Maka apa jadi? Kita dibangkitkan sebagai orang beriman. Orang yang bersih. Walaupun kita dosa banyak. Kenapa? Sebab kita bertaubat. Sebab kita nak buat baik. Kita nak baiki diri kita. Walaupun baru sekejap. Tak sampai pun satu hari. Tiba-tiba dah mati kita. Kenapa? Sebab bayangkan. Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup 1,000,000 tahun. Hidup 1,000,000 tahun. Bukan 100 tahun. Katalah Allah bagi 1,000,000 tahun. Maka sudah tentulah kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sebab kita dah bertaubat. Kita dah bertaubat, maknanya hari ini mungkin kita belajar semayang. 100 tahun yang kedua kita dah mula menghayati puasa. 100 tahun ketiga kita menghayati qiyamul lail, menghayati Quran. Jadi kita meningkatkan. Jadi Allah bukan kira masa kita mati tu. Dari sudut amal kita, tapi Allah kira siapa yang nak bertaubat, siapa yang nak baiki diri dia, siapa yang rasa dirinya lemah, nak proses diri dia, maka rasa hati, niat nak buat baik, itu pun dah jadi satu kemenangan. Kemenangan. Katakanlah ada seorang ahli syurga, amalan dia. Dia seorang ustaz, PhD dalam agama. Dia hafal Quran, hafal hadis, semua dia boleh. Kan? Tiba-tiba setengah jam sebelum dia mati, Dajjal datang kat Malaysia. Dan dia oleh kerana takut dengan Dajjal, dia pun kata, aku bersama engkau. Aku bersama engkau. Mati dia. Maka bangkit dia di akhirat besok,
Dikira sebagai apa? Dikira sebagai orang yang orang yang kufur pada Allah walaupun sebelumnya sepanjang tahun dia beramal dengan amalan yang soleh. Kenapa? Kerana kalau Allah bagi dia umur 1,000,000 tahun, dia akan bersama Dajjal. Dia beri umur 1,000,000 tahun, mungkin tak pernah berzina, dia berzina. Tak pernah tinggalkan sembahyang. Tak pernah menganiaya orang. Jadi 1,000,000 tahun dengan niat dia sebelum dia mati. Apa niat sebelum dia mati? Niat sebelum dia mati, dia nak ikut Dajjal tadi. Sebab takut dengan Dajjal. Jadi Allah hukum dia mati dalam keadaan baru setengah jam ikut Dajjal, tetapi mati dengan kufur. Walaupun sepanjang hayat dia dah puluh tahun agaknya, dia beramal dengan amalan orang-orang yang beriman. Kenapa? Di akhir hayat dia dalam keadaan yang tidak saleh. Sebab tu Nabi kata apa? Innal a'mal bil khawatim. Amal itu macam mana penutup. Jadi sebab tu tuan-tuan puan, jangan takut. Jangan kita takut, jangan bimbang. Sebab kalau sekarang kita dah ada kesedaran, kalau sekarang kita dah faham bahawa kita nak kena didik diri kita, proses diri kita, baiki diri kita, bertaubat. Walaupun kita tahu banyak kelemahan. Kita ada dosa banyak. Kita miskin, tak ada duit nak kumpul-kumpul, nak selamatkan diri. Tak. Allah selamatkan kita. Yang selamatkan kita ni kita ke? Yang selamatkan kita ni harta kita ke? Yang selamatkan kita ni ilmu kita ke? Yang selamatkan kita Allah. Jadi sebab tu jangan panik, jangan takut. Yang penting kita nak bertaubat. Yang penting kita nak bersihkan diri kita. Yang penting kita nak duduk dalam tarbiyah Islam, baiki diri, nak ikut orang soleh. Kena ikut orang soleh ni. Kena ikut suasana sunnah Nabi, kena ikut. Itu bila kita hadiah tu, itulah persiapan terbaik. Akhir zaman itu persiapan terbaik. Bila ada persiapan itu, insya-Allah yang lain akan ikut. Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita, tak percaya kat Allah ke? Allah akan tolong orang beriman ni. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang beriman. Jadi kita dah beriman dah kan? Walaupun baru je, baru sehari dua hari, baru setahun ni, sejak jumpa kuliah-kuliah akhir zaman ni, baru kita ada rasa tu kan? Tak apa. Tapi yang separuh ni, yang baru ni lah, yang akan memberikan kekuatan. Baik, saya nak bagi sedikit amal pada tuan-tuan. Kita kena ada latihan. Saya minta tuan-tuan buat, puan-puan buat sekalian. Ni latihan ni semua kena buat. Siapa yang dengar kuliah ni kena buat, semua. Siapa yang tak buat, maka dia mengingkari ilmu. Mengingkari ilmu. Kena buat ni. Okey, yang pertama latihan untuk tajdid iman. Tajdid iman. Iaitu saya minta tuan-tuan sekalian, termasuk diri saya pun kena buat. Saya pun buat juga. Tuan-tuan pun kena buat. Apa dia? Yang pertama sekali, tajdid iman ini ialah kita kena membersihkan akidah kita. Yang macam mana? Kita kena belajarlah, kena kenal Allah. Kan, itu salah satu, ma'rifatullah salah satu. Kemudian kita kena apa lagi? Kita kena bersama-sama dengan manhaj tarbiyah membina iman. Salah satu yang saya nak minta tuan-tuan, puan-puan buat semua, tajdid syahadah. Tajdid syahadah. Yang saya setiap kali saya mula kuliah, saya mula hak tu dulu. Kita baca syahadah 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kali kita baca, ya Allah. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, la tu kan panjang, 6 harakat kalau boleh kan. Bila kita baca seorang-seorang kita lah kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita baca la tu kan panjang, hati kita ikut juga. Hati kita minta ke Allah pada masa yang sama. Ya Allah, bersihkanlah syirik aku, ya Allah. Jauhkan aku daripada murtad, ya Allah. Hidupkan aku bersama Islam. Kemudian yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan Islam. La ilaha illallah. Yang kedua, minta, ya Allah, hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan Islam. Ini tajdid. Kita memperbaharui niat kita, memperbaharui doa kita, permintaan kita. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah,
matikan aku dalam Islam, matikan aku dalam Islam. Matikan aku dalam Islam, minta ke Allah, jangan tak minta. Kalau tak minta, kan, macam mana kita nak lepas daripada Allah? Kita tak minta, sombong. Kita kata tak apalah, aku mati, aku ni dah Islam, dah terror dah. Belum tahu mati dalam Islam, belum tahu, minta ke Allah. Minta, ya Allah, matikan aku dalam Islam, ya Allah. Matikan aku dalam Islam, ya Allah. Matikan aku dalam kalimah syahadah, ya Allah. Minta ke Allah. Jangan sombong. Orang sombong, dia tak minta ke Allah. Allah murka orang yang sombong. Orang yang sombong ni, dia rasa diri dah baik dah. Dia rasa diri dia dah beriman. Dia rasa diri dah okey. Dah okey dah semua. Dia rasa. Maka, dia pun tak nak minta. Dia kata okey lah. Kita kena minta. Rendah diri kita. Tawaduk kita. Kita rasa diri kita perlukan Allah. Tadaruk kita pada Allah. Kita pun minta. Okey. Nombor 1, tajdid iman. Kena buat, semua kena buat. Siapa yang ada sama-sama ni kena buat semua. Ini untuk bantu kita. Yang kedua, kita tajdid ikhlas kita. Ni saya tambah. Ni kena buat ni. Tajdid ikhlas. Perbaharui ikhlas. Perbaharui ikhlas ni, saya minta tuan-tuan buat dalam masa 40 hari. Berapa? 40 hari. Kenapa 40 hari Ustaz? Kenapa tak boleh 10 hari je? 4 hari bolehlah, 4 hari. 4 hari kan. Tak apa, buat 4 hari ikutlah. 40 hari. Kenapa 40 hari? Sebab pembentukan kita masa kita dalam rahim ibu dulu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi kita buat 40 hari. Apa 40 hari tajdid ikhlas ni? Tiap-tiap hari perkataan kita, perbuatan kita, perbuatan kita, kan? Dan amalan kita mesti kerana Allah, ikhlas. Kerana Allah. Maknanya tidak ada satu pun perbuatan, perkataan yang kita cakap, perbuatan yang kita buat, tidak ada satu pun melainkan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Bersih. Bersih apa dia? Maknanya gerak kita bergerak, kita diam. Bergerak, diam. Tidak ada di dalamnya dorongan kerana nafsu, kerana dunia. Tak ada. Dua ni tak ada. Kerana nafsu, kerana dunia. Kerana Allah je. Kerana Allah saja. Cuba buat 40 hari. Maknanya semua yang kita buat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salat aku. Inna salati. Salat aku pun kerana Allah. Nanti kita bincang salat kerana Allah ni macam mana. Salat pun kerana Allah. Wa nusuki, penumpuan aku, ibadah aku, ibadah aku. Kerana Allah. Wa mahyaya, hidup aku, apa yang aku lalui dalam hidup ini pun kerana Allah. Yang ketiga, wa mamati, kematian aku pun kerana Allah. Jadi kita nak tajdid ikhlas. Siapa-siapa yang boleh tajdid ikhlas dia selama 40 hari, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi hikmah dalam hidup dia. Apa hikmah? Hikmah ni maknanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadikan perkataannya, perbuatannya itu kan ada kebenaran padanya. Ada kebenaran padanya. Maknanya dia akan mendapat satu kebijaksanaan. Itu hikmah. Maknanya apa? Maknanya contohnya sekurang-kurang hikmah ni, kita ada ilmu, kita boleh amal. Allah bagi kita amal, itu hikmah. Dari ilmu dia boleh amal. Ilmu dia boleh amal, itu hikmah. Ataupun kita ada wisdom, kita boleh memahami sesuatu. Ini Allah bagi. Siapa yang boleh mengikhlaskan dirinya setiap saat selama 40 hari, insya-Allah Allah akan bagi hikmah dalam hidup dia, kebijaksanaan. Jadi tak panik lah dia tengok ni orang cakap kita ada 10 hari ni nak kena prepare makanan apa semua, kalau tidak kita kelaparan. Janganlah sangka kita ni maulana, ustaz, kita ni kuat-kuat, iman kita tak kuat, kita kena buat ni. Kita tengok balik ni, ini cakap orang yang panik ni. Ini orang yang panik cakap macam gini ni. Ataupun orang yang nak jual barang ni, ada benda nak jual ni, nak bagi kita terdesak, orang tergesa-gesa ni, kita pun nampak ada apa belakang ni kan. Hikmahnya Allah bagi. Allah bagi. Ikhlas. Latihan dia ikhlas.
Aku sembahyang kerana Allah, aku makan kerana Allah, aku minum kerana Allah, aku bekerja kerana Allah, dan aku belajar kerana Allah, aku bergaul dengan kawan-kawan kerana Allah. Kan? Maknanya kalau benda tu syarak kita buat, haram kita tinggal. Aku bergaul dengan keluarga kerana Allah. Semua kerana Allah. Kan? Jadi barulah dia akan jadi orang yang, maknanya tidak ada tujuan dunia, tidak ada tujuan nafsu. Ni hakikat ikhlas. Tajdid ikhlas. Tak apa, pelan-pelan. Tak dapat 14 hari, tak apa, buat lagi. Jadi kita proses lah. Inilah proses tarbiyah. Inilah pengisian. Inilah pengisian yang kita nak buat ni, pengisian mengikhlaskan hati kita. Kita kena buat, kita tengok, aku buat ni ikhlas tak? Kalau ikhlas, alhamdulillah, syukur ke Allah. Allah bagi kita taufik untuk membuat sesuatu dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita istighfar, astagfirullah. Kita baiki lagi. Tak apa, baiki lagi. Kita belum sampai perangai. Tak apa, baiki lagi. Tuan-tuan, perempuan, dan kita akan dapati banyak benda kita tak ikhlas sebenarnya. Banyak benda kita buat tak ikhlas. Kita akan dapat itu. Baru kita tahu, Allahu Akbar, rupanya aku perlukan proses tarbiyah dengan lebih lagi. Kita pun bersungguh-sungguh lagi. Baru kita tahu bila kita cuba amal ni. Ni saya buat ni adalah amalan yang kita kena buat ni. Di akhir zaman. Ini preparation yang sebenar ni. Sebagai benda yang paling asas. Yang ketiga, kita bersedia untuk proses diri kita supaya bersifat zuhud. Proses untuk bersifat zuhud. Zuhud ni apa zuhud ni? Zuhud ni maknanya hati kita, fikiran kita, perasaan kita, kan, bahawa sesuatu yang paling penting dalam hidup kita ialah hidup sesudah mati. Yang paling penting dalam hidup kita ni, apa pun yang ada pada kita, adalah hidup sesudah mati. Itu zuhud. Maknanya dia melihat akhirat. Macam contohnya, kalau dia makan bukan sekadar makan yang boleh membawa kepada kebaikan, kesempurnaan akhirat. Maka itulah makanan yang orang yang zuhud. Zuhud ni bukan pakai compang-camping. Zuhud ni amal hati. Zuhud ni amalan hati, bukan amalan fizikal. Amal fizikal kan macam biasa je, macam orang biasa je, tapi dalam hati dia tidak merasai sesuatu itu baik, melainkan perkara itu membawa kepada keselamatan, kepentingan, kebahagiaan di akhirat. Baru dia suka, dia buat. Itu zuhud. Jadi nak latih zuhud ni maknanya kita buat projek akhirat. Segala yang kita buat untuk akhirat je. Kita makan untuk akhirat, kita minum untuk akhirat, kita macam mana nak makan untuk akhirat ni? Makan untuk akhirat. Maksudnya makan tu sunnah, ikut sunnah. Makan masa lapar, berhenti sebelum kenyang. Kemudian makan tu makanan yang halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah. Makanan yang baik, yang halal dan baik. Jadi kita lihat sini bagaimana makan tu pun dah jadi untuk akhirat. Jadi bukan tak boleh makan sate kajang, makan yang sedap-sedap. Bukan tak boleh. Tapi kita makan untuk akhirat. Kita makan sekadarnya lah. Kan supaya kita boleh bangun malam. Jangan sampai makan tak boleh bangun malam. Contoh selagi makan tu halal dan thayyib, kita makan lah. Tidak boleh berlebihan. Contoh. Jadi kita bersifat zuhud 40 hari. Siapa yang boleh berlaku zuhud 40 hari setiap amalan dia? Maka para ulama kita mentafsirkan, melihat berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada tajribah, pengalaman mereka. Mereka kata siapa yang mengamalkan zuhud 40 hari, maka Allah akan memberi kemuliaan pada dia, karamah. Allah akan bagi karamah. Oh hebat ni, dah jadi wali Allah ni, wali songo ni, ada karamah-karamah ni kan. Apa karamah ni? Boleh jalan atas air ke? Boleh terbang ke kan? Karamah ni. Yang lebih hebat lagi daripada tu. Berjalan atas air, terbang tu, iblis pun boleh buat. Kan? Dajjal boleh buat. Karamah ni lebih hebat lagi daripada tu Allah bagi. Apa maksud karamah ni? Karamah ni ialah satu kemuliaan yang Allah beri kepada seseorang kerana kasih dan sayang Allah kepada kita. Dan Allah bagi kepada seseorang itu kerana zuhud tadi. Kerana apa? Kerana dia hati dia dah dekat sana, maka kehidupan dia tu dah separuh kat sana, separuh kaki dia kat sana dah. Maka Allah bagi dia sesuatu yang lebih di dunia ni. Karamah apa contoh karamah? Karamah ni contohnya kan, kita boleh istiqamah dengan amalan. Kita dah ada ilmu, kita ada amal, kan kita boleh istiqamah. Itu karamah. Jadi orang lain susah nak istiqamah, kita boleh istiqamah. Itu satu karamah tu, satu kemuliaan Allah bagi.
Dan yang lain, contohnya apa dia? Contohnya kita nak hajat apa? Kita nak berdakwah kepada kawan-kawan kita. Allah izin, kan, mudah aja dakwah, itu karamah. Kita nak dakwah kat keluarga kita, nak dakwah kawan, semua tak dapat, tak boleh. Maka maknanya tak ada karamah, tak ada pertolongan Allah, kemuliaan tadi. Maknanya kenapa? Sebab kita masih cinta dunia lagi. Hati kita masih dekat dunia lagi. Kita masih kotor lagi, banyak benda kita sayang. Yang kotor-kotor ni, maka tak adalah karamah dia, Allah tak bagilah. Allah bagi dunia je lah. Yang sekadar yang Allah nak bagi pada kita. Bukannya kita dapat banyak pun, tak. Baik, jadi sebab itulah, ni ada lagi lah amalan-amalan lain. Cukup dengan 3 benda ni lah. Ada lagi, insya-Allah. Saya kata saya akan bagi dari masa ke masa. Insya-Allah. Yang pertama, tajdid iman kita. Tajdid syahadah. Yang kedua, tajdid ikhlas. Yang ketiga, tajdid zuhud. Kita dengan dunia. Hubungan kita dengan dunia ni, kita tak nak dalam hati kita. Hubungan kita dengan dunia hanya di tangan kita, di luar. Kita buat apa yang kita buat, tetapi hati kita nak menyampai kesempurnaan akhirat. Tak mau sesuatu yang menyebabkan akhirat kita tergadai. Jadi kita kena latih ni. Jadi sebab tu bila kita latih hak ni, jadilah zikir kita tu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Lama-lama zikir tu mengenyangkan kita. Zikir tu. Kenapa? Ini karamah. Karamah Allah bagi. Zikir boleh mengenyangkan kita. Orang lain zikir haus. Lagi zikir, lagi haus. Kita lagi zikir, kan? Lagi kenyang. Lagi zikir, lagi kuat. Itu karamah lah tu. Macam mana dapat karamah? Apabila kita boleh, kan, beristiqamah dengan, kita kata tadi, zuhud. 40 hari. Saya kata 40 hari. Cuba 40 hari. Dah dapat 40 hari, lepas tu tambah lagi 40 hari. Tambah lagi 40 hari. Total 120 hari. 120 hari. Maka dah 1120 hari, kan, insya-Allah dia akan jadi malakah dipanggil. Malakahnya apa? Ini perkataan orang ulama tarbawi, ulama yang mendidik, mursyid-mursyid kita. Malakah ni darah daging. Bila dah jadi darah daging, insya-Allah kita bersedialah nak berhadapan dengan Dajjal. Bersedia. Nak berhadapan dengan tentera Dajjal. Bersedia. Insya-Allah. Berhadapan dengan kemarau. Bersedia. Setakat kemarau tak ada apa. Dukhan tak ada apa. Bersedia. Dukhan tak ada apa. Bersedia. InsyaAllah. Kemarau. Bersedia. InsyaAllah. Berpecah. Orang semua bergaduh-bergaduh. Kita ada hikmah. Kan? Orang bergaduh, berpecah. Muslim berpecah. Ulama' berpecah. Semua pecah. Tapi kita diberi hikmah oleh Allah. Kenapa kita diberi hikmah? Sebab kita ikhlas. Kita ikhlas. Kan disebut tadi. Bila kita latih ikhlas dalam setiap amal kita, maka Allah akan bagi hikmah pada kita. Hikmah ni kebijaksanaan. Orang lain bergaduh, kita nampak yang mana al-haq, mana yang batil. Kita nampak. Sebab kita beri hikmah. Maka kita bolehlah bertindak dengan sewajarnya. Sebab ada hikmah. Kan orang lain tak ada hikmah. Kita ada hikmah. Tapi kena amal. 40 hari kan. Mula dengan 40 hari yang pertama. Tuan-tuan akan dapati kita ni banyak kelak. Barulah kita nampak, lemak, susah nak ikhlas ni. Susah nak ikhlas. Main game. Boleh ikhlas tak main game? Siapa yang main game? Boleh ikhlas main game? InsyaAllah susah nak ikhlas main game. Main game kerana Allah. Isap rokok. Boleh ikhlas isap rokok? Tak boleh ikhlas isap rokok. Kecuali kita tinggalkan rokok tu. Jadi nak amalkan ikhlas ni bukan senang. Ada boleh ikhlas nak buat sesuatu yang Allah tak suka, boleh? Ikhlas tak boleh. Jadi lama-lama amalan ni akan mendidik kita meninggalkan dosa kita, meninggalkan perkara yang haram kita buat, meninggalkan perkara-perkara yang kita tahu Allah tak suka tapi kita ada kat kita. Lama-lama Allah bagi kita apa? Allah bagi kita hikmah. Allah bagi kita hikmah. Allah bagi kita karamah. Hikmah dan karamah ni antara perkara yang penting untuk kita mendapat rahmat Allah. Ini amalan. Ini latihan, ni riyadhah. Riyadhah ni apa? Kan? Riyadhah lah exercise kita lah. Kalau fizikal main bola, jogging, berenang. Kalau fizikal kan, riyadhah. Kalau jiwa kita hati kita makin bersih, hati kita makin dekat dengan Allah, meninggalkan dosa kita. Macam tu kan. Ni ada orang yang baru masuk ni, tolong dengar daripada awal. Daripada awal tadi kan. Jadi baru kita nampak apa yang kita bincang sekarang.
So tuan-tuan dan puan, tak payahlah kita risau-risau. Bukan tak perlu risau, ada risau juga, ada bimbang juga, tapi tidak mengganggu kita dalam mempersiapkan diri kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. So, bila saya cakap macam ini tuan-tuan dan puan, yang dirahmati Allah, maka maknanya persiapan akhir zaman ini kan dah ada dah, solution Allah dah bagi. Kita orang miskin ke, kita orang kaya ke, kita orang berilmu ke, orang tak berilmu ke, semua orang boleh berhadapan dengan akhir zaman dengan keadaan hati yang kuat, hati yang hebat, di mana daripada hati itu akan berlaku kekuatan yang lain, akan datang kekuatan lain. Kita memang tak mampu, contohnya kita tak boleh beli wheelchair, naik wheelchair kan. Boleh naik kuda tak? Tak boleh naik kuda. Habis boleh memanah ke? Wheelchair kan. Kita mungkin tak kuat tangan kita. Tak boleh wheelchair, tak boleh memanah. Tak boleh naik kuda, tak boleh masuk hutan, nak masuk hutan wheelchair pun tak lepas. Duduk kat kawasan rumah ajalah. Tak apa. Sebab persiapan yang utama bukan persiapan memanah. Walaupun memanah tu penting. Penting untuk belajar kuatkan diri kita sembahyang. Berenang contohnya. Penting. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama, persiapan kita dengan Allah. Itu yang paling utama sekali. Jadi, semua orang mampu tak? Mampu. Barulah nampak keadilan Allah. Tak adil tak? Adil. Orang kampung boleh bersedia. Orang bandar boleh bersedia. Kan? Orang yang ada ladang boleh bersedia. Orang yang tak ada ladang boleh bersedia. Orang duduk ke tepi pantai ada tsunami boleh bersedia. Orang duduk atas gunung boleh bersedia. Semua orang boleh bersedia. Sebab Allah ni maha penyayang, maha pengasih. Itulah dia yang hakikatnya. Jadi kita tak perlu sampai peringkat kita panik sangat. Panik. Jangan panik. Ini saya tak tengoklah, sangat tak sempat saya nak tengok perbincangan dalam CC di Telegram, tapi ada yang sampaikan pada saya lah. Ada sahabat-sahabat kita panik ni macam mana? Macam mana? Tengok. Kena buat preparation dalam 10 hari. Kalau Allah izin besok kiamat. Hari ni kita boleh siap. Macam mana persiapan kita? Yang pertama sekali, tajdid iman kita. Yang kedua, tajdid ikhlas kita. Yang ketiga, tajdid zuhud kita. Kita dengan dunia. Sehingga kita tidak menjadi orang yang menjadi hamba dunia. Al-wahan, penyakit wahan. Jadi kita dah boleh tajdid hati tu. Besok kiamat, alhamdulillah kita ada syahadah. Besok kiamat, alhamdulillah kita ada ikhlas. Alhamdulillah kita ada zuhud, kita tak sayang dunia, kita dah bersedia nak tinggalkan dunia. Tak apalah. Kan? Ada lagi. Ini baru 3 saya sebut. Baru 3 sebut, ada lagi. Tak apa, sikit-sikit. Supaya kita boleh amal. Jangan ilmu kita ada banyak ilmu tapi tak boleh amal kan. Kita amal pelan-pelan. Sebab tu kita kena ada orang yang boleh memberi panduan kepada kita. Jangan hanya sekadar kita ikut aja. Baca sini, baca sana. Tengok perang dah takut. Pembunuhan pun dah takut. Memanglah benda tu menakutkan. Tapi kalau kita ada Allah, tak takut. Macam sahabat-sahabat Nabi kan. Bila kata, wahai Muhammad dan kawan-kawan, sesungguhnya orang-orang kafir musyrikin sedang mengumpulkan bala tentera datang nak hancurkan kamu. Kan? Sepatutnya benda itu menakutkan. Tapi Allah sebut dalam Quran, benda itu tak menakutkan, menjadi makin kuat. Dia rasa makin kuat lagi iman, makin yakin dengan Allah lagi. Dajjal nak datang, betul lah. Muhammad dulu, Rasul SAW cakap pasal Dajjal. Betul lah. Oh, Dajjal nak datang, betul. Allah firman dalam Quran tentang musuh-musuh, betul. Maknanya, penyelesaian yang Allah bagi pun betul jugalah kan. Tak payahlah kita nak bimbang sangat. Sampai panik kan. InsyaAllah kita akan pergi turun ke sisi masing-masing, ke negeri-negeri yang saya akan pergi. Kita akan bincang lebih detail lagi insyaAllah. So, tenangkan hati semua. Gembirakan hati. Dan kalaulah Allah izin kita mati malam ni, kita mati dalam keadaan tajdid iman kita, tajdid ikhlas kita, tajdid zuhud kita. 3 benda ni. Kurang-kurang. Ada lagi? InsyaAllah 3 ni mula-mula. Boleh InsyaAllah. Itulah dia yang kita kena buat. Kita kena buat pelan-pelan. So, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, jangan kita risau sebab kita dah tahu dah, Nabi dah sebut. Apa dia yang Nabi sebut? Kan, tadi saya baca tadi, orang manusia yang Islam akan pecah 3. Umat aku akan pecah 3. Yang pertama, yang akan pilih untuk melarikan diri. Masuk, bawa unta dia, lari diri, pergi ke pendalaman, masuk gunung, masuk kampung, masuk apa, lari. Bukan tujuan nak bangkit, bukan tujuan nak pecah diri, tak, larikan diri, takut. Maka binasa, kata Nabi, binasa. Yang kedua, yang memilih kekafiran, Dajjal datang semua tak takut.
dengan Dajjal, berjoin Dajjal, join bersamakan musyrikun bil musyrikin, kan, bersama dengan mereka, maka mereka pun binasa. Allah kata binasa. Melalui Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah mereka yang pegang keluarga dia, ahli dia, pengikut dia, sama-sama duduk di belakang dia, berjalan menuju, bertembung dengan ujian yang Allah bagi, mempertahankan iman mereka, berperang, digunakan perkataan berperang, maknanya berlawan. Maka mereka ini ada yang syahid, yang sampai ajal matilah syahid. Tapi syahid Allah bagi syahid. Yang hidup menang, yang tak syahid, yang belakang ni menang. Allah bagi menang, kalahkan Dajjal. Allah bagi menang, kalahkan tentera Dajjal yang jahat sekarang ni, yang menguasai, kan, kita kata orang beriman hari ni, dia ketuk, dia buat macam-macam kat kita. InsyaAllah Allah janji menang. So, jangan kita risau, insyaAllah. Cantik pandang yang belakang. Hari ni lain sikit, buat open space. Tapi tak boleh cakap kuat-kuat, nanti orang lain dengar. Baik, insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama membina diri kita, yang mempersiapkan diri kita. InsyaAllah tuan-tuan puan tunggu. Nanti kita akan bincang. Kalau ada apa-apa muskil, tolong beritahu saya. InsyaAllah, terutama dalam sisi, mudah-mudahan ada perkara-perkara yang keliru kita boleh jelaskan. InsyaAllah. Jangan hanya kita ambil daripada sumber-sumber yang kita pun tak kenal. Main ambil aja, main tengok aja. Jangan ambil, kita tengok sumber yang kita kenal, sumber yang sunnah, bukan sumber yang kita tak tahu. Jadi kita kena cari dah, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikallahumma رابطتها وجمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها رشاتي في سبيل يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان في كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة والتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah malam ni kita ada satu program. Saya akan buat live FB. Dalam saya punya ni pun ada, mungkin saya akan buat dua, satu kat surau di Kelang, dan kemudian satu lagi di FB ni lah. Saya cuba buat dua lah kalau boleh. Jadi insya-Allah siapa yang free tu boleh dalam, saya rasa pukul 9 malam ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kita tangguh dengan tasbih kepala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong panjang-panjangkan kuliah kita ni. Mudah-mudahan boleh memberikan ketenangan lah kepada orang yang rasa panik tu. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum.